Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, Assalamualaikum buat anda, kepada anda semua. Jadi seperti biasa, anda bersama saya Dr. Azam Adam dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan berkenaan dengan satu topik. Malam ni saya nak kupas topik berkenaan dengan jantung, dengan sakit jantung, insyaAllah. So, harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Alright, malam ni sebab apa saya nak sentuh tentang penyakit jantung ni, sebab saya baru dapat khabar daripada saya punya saudara jauh lah. Ada dua orang yang lebih kurang seminggu dia punya jarak tu kena heart attack. Jadi sebab itulah saya tergerak hati nak kongsi dengan anda semua tentang apa? Tentang sakit jantung, ya, insyaAllah. So seperti biasa, malam ni saya harapkan sesi malam ni dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda semua, insyaAllah. So, Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih banyak kerana sudi hadir sesi malam ni, malam minggu. Okey, so seperti biasa, saya nak menyapa semua followers DND yang sudi hadir malam ni. Buat anda yang first time tengok muka saya nak perkenalkan diri lah. Nama saya Dr. Azam Adam daripada DND Wellness Center, ya. Okey, bila kita nak bincang tentang heart attack, sakit jantung ni, ramai orang keliru, Okey, so saya nak bagi anda pemahaman sebenarnya apa fungsi jantung kita ni. Okey, jantung kita ni fungsi utama dia apa? Fungsi utamanya untuk apa? Untuk supply darah ke seluruh tubuh badan kita. Okey, persoalannya kenapa badan kita, setiap sel, setiap organ dalam badan kita ni memerlukan darah? Sebab macam ni. Okey, setiap sel dalam badan kita terdiri daripada gabungan-gabungan tisu. Tisu itu terdiri daripada gabungan-gabungan sel. Dan sel ini nak hidup, dia memerlukan supply darah. Barulah ia boleh berkembang biak menjadi tisu, menjadi organ-organ. Organ-organ contoh seperti organ paru-paru, organ apa lagi? Buah pinggang, organ hati, kan? Jadi, jantung ni sebenarnya fungsi dia sangat-sangat penting lah, sangat vital. Tanpa jantung kita tak boleh hidup. Okey, sebab itu ada yang namakan cardiovascular system, CVS. Cardio tu jantung, vascular pembuluh darah, sistem tu sistem. So jantung ni dia bukan jantung je, dia terdiri daripada dia punya sistem dia. Sebagai contoh saya tunjuk anda gambar dia. Nampak tak? Macam tu nampak So nampak. So ini adalah sistem kardiovaskular harap nampak lah ya. So ni jantung, nampak. So dia supply semua organ-organ sel-sel dalam badan kita dengan oksigen. Bukan sekadar oksigen bukan sekadar oksigen, tetapi apa yang disupply oleh darah ni, oksigen, vitamin, mineral, nutrien yang diperlukan oleh sel badan untuk hidup. Jadi fungsinya sangat-sangat penting. Okey. Now, persoalannya sekarang begini, kita dah tahu fungsi jantung ni nak memompa supply darah ke seluruh tubuh badan. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, jantung ni sebenarnya terdiri daripada beberapa structure lah. Ada empat structure. Yang penting yang perlu kita ketahui begini. Apabila kita hirup oksigen akan pergi ke paru-paru. Paru-paru akan berlakunya kita panggil exchange, perpindahan oksigen ke dalam sarung darah. Dekat paru-paru tu ada structure, ada satu organ nama dia alveolus alveoli, kan. Kat situlah berlaku oksigen masuk ke darah. Lepas tu darah yang penuh dengan oksigen ni, dia akan pergi ke jantung. Jantung akan supply ke seluruh tubuh badan kita yang memerlukan oksigen. Macam tu Okey, sistem tersebut dinamakan sebagai sistem arteri. Jadi salur darah yang supply oksigen ke seluruh badan daripada jantung adalah namanya arteri. Okey, salur darah arteri. Okey. Dan apabila dah berlaku pertukaran oksigen, berlaku pertukaran zat, mineral dekat kita punya sel organ kita ni, maka organ kita ni kan akan kembali balik ke jantung. Dengan membawa apa? Membawa karbon dioksida. So berlaku juga exchange. So oksigen masuk ke dalam sel hantar balik karbon dioksida ke dalam darah. So darah akan masuk balik ke dalam jantung melalui satu sistem iaitu salur darah vena, veins. Sebab tu ada dua main salur darah, arteri dan juga vena, veins, dua tu. Okey, arteri bawa darah yang beroksigen dan vena membawa darah yang tidak beroksigen. Okey, jadi itu basicnya lah. Apa yang berlaku bila dah sampai ke jantung, jantung akan bawa darah yang
tidak ada oksigen yang penuh dengan karbon dioksida, kembali ke paru-paru, dan paru-paru akan keluarkan melalui kita punya sistem pernafasan dalam bentuk karbon dioksida. Jadi begitulah sekitarannya. Okay? Now, so kita dah tahu itu fungsi jantung. Tapi tahukah anda bahawa jantung ni kan satu organ. Okay. Jantung ni juga memerlukan suplai darah. Bahkan jantunglah satu organ yang paling banyak memerlukan suplai darah. Sebab jantung ni dia terdiri daripada otot. Myokardium nama dia. Kan dia nak pompa, dia nak pompa kan. Dia nak pompa, bayangkan lebih kurang begini besar jantung anda. Okey, kalau segenggam tangan anda ni, organ yang sekecil ni dia nak pompa, dia nak pump darah ke seluruh tubuh badan kita. Memerlukan tenaga, memerlukan kekuatan yang cukup hebat. Sebab itu jantung itu strukturnya penuh dengan otot-otot jantung yang namanya myokardium. Dan untuk otot-otot jantung ni berfungsi nak pump darah nak berfungsi dengan betul, ia memerlukan supply oksigen. Sebab itu ada yang namanya salur darah yang supply oksigen kepada otot-otot jantung ni, nama dia coronary artery. Artery coronary. Okey, jadi kita faham contoh artery coronary. Saya tengok kejap kalau ada lah Okey, saya rasa tidak ada. Okey, tak apa. So itu adalah contoh Now, apa yang berlaku adalah begini. 40% hampir semua majoriti sakit jantung ni yang berlaku disebabkan oleh di bahagian coronary artery ni. Salur darah yang supply oksigen pada jantung ni. So sebab itu namanya coronary artery disease. Okey. Okey. So itu kita dah faham konsep dia kan. Dan bila dan tahap sesuatu sakit jantung tu sama ada dia kronik atau tidak kronik. Nombor satu, tergantung location di mana berlakunya sumbatan atau kekurangan saluran darah. Sebab apa? Saya bagi contoh. Misalkan ada sumbatan. Ada sumbatan di salur darah. Okey? Alright, bagi contoh. Ada sumbatan salur darah. Okey? Okey. Kita panggil salur darah coronary artery lah. Apa yang berlaku adalah oksigen supply kepada otot-otot jantung tu berkurang. Jadi bila berkurang akan berlakunya iskemia. Dia tak dapat nak pump dengan betul. Kan ni jantung. Okey, dia kurang. Dia nak bekerja kuat tapi tak cukup oksigen. Deg-deg kan. Okey, jadi dia memerlukan tenaga yang lebih lagi untuk pompa, untuk pump darah ke seluruh tubuh badan. Dan ini memberikan beban kepada jantung. Jika berlangsung sekian lama, menyebabkan jantung tu akan membengkak. Itu nama dia. Bengkak jantung bengkak kan, congestive heart failure satu. Dan kalau blok ni lebih banyak lagi, katakan 60-70%, lama-lama daerah otot myokardium tu boleh berlaku kematian, nekrosis. Maka berlakulah sakit jantung. Itulah sebab sakit jantung sebab berlakunya sel-sel yang mati di permukaan otot, di otot jantung. Okey, itu konsep dia. Now, tahukah anda bahawa sakit jantung ni is number one leading cause, pembunuh nombor satu di dunia dan juga di Malaysia. Lebih kurang 40% penduduk di muka bumi ini, kalau di US, lebih-lebih di US lah kalau ikut data, 40% kematian disebabkan oleh sakit jantung. Di Malaysia juga lebih kurang statistiknya, lebih kurang 36 to 37%. So jantung is number one. Number one. Dan so sebenarnya yang menarik adalah begini untuk kalau kita nak bagikan sebenarnya sakit jantung ni, dia boleh dibagikan menjadi beberapa kategori. Ada yang cerebrovascular, otak, okey, vascular, salur darah. Jadi cerebrovascular disease bermaksud penyakit seperti stroke. Contoh okey, itu juga termasuk dalam kategori sakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Ada yang coronary artery disease yang saya sebut tadi tu. Itu yang paling banyak menyebabkan heart failure, gagal jantung, sakit jantung kan. Dan jangan lupa nombor 3 ada peripheral vascular yang berjauh, yang salur darah yang mungkin ada block atau ada masalah yang jauh daripada jantung. Contoh macam deep vein thrombosis, DVT DVT kalau anda biasa travel naik kapal terbang, perasan tak? Dia biasa tidak disarankan untuk duduk setempat je. Kan?
dia suruh berjalan sikit, exercise kaki. Dikhawatiri DVT, deep vein thrombosis, berlakunya sumbatan salur darah di bahagian kaki tu. Sebab tu kena bergerak, kena exercise sebab tu kita travel, long travel. Dan ada namanya acute limb ischemia, maksudnya acute limb supply oksigen tak cukup kepada salur darah di bawah, contoh di kaki kan. Okey, so itu basic dia. Dan faktor risiko daripada sakit jantung ni, tuan-tuan dan puan, dia ada, sebenarnya ada dua. Ada yang boleh kita modify, ada yang kita tak boleh modify, tak boleh buat apa. Okey, yang faktor risiko yang kita tak boleh nak buat apa, atau istilahnya non-modifiable ni, nombor satu, umur. Umur kita tak boleh apa lah, kan? Bila umur yang meningkat lebih pada 40-45 years old, risiko makin tinggi. Tu tak boleh kita nak buat apa, sebab kita akan sentiasa berumur kan. Nombor dua, gender. Laki-laki risiko lebih tinggi pada wanita berbanding wanita untuk terkena sakit jantung. So itu tak boleh ubah. Kita tak boleh nak ubah jantina kita melainkan dua alam lah, tapi dua alam tu janganlah Okey. Nombor tiga, genetik. Genetik juga ada main sedikit peranan, tetapi sangat minimum Hanya genetic predisposition ada, tetapi roughly around 15% sahaja dia bukan majority. Yang majoritinya adalah faktor yang kita boleh kawal, modifiable nama dia, yang kita boleh modify, yang dalam kita punya kerangka untuk kontrol dalam kawalan kita. Contoh nombor satu paling utama, lifestyle, gaya hidup kita, iaitu paling risiko tinggi. Nombor satu, merokok. Merokok pun sebenarnya faktor risiko yang agak tinggi Sebab kenapa merokok ni tinggi? Nombor satu, very simple. Sebab merokok dia penuh dengan nikotin, bahan-bahan kimia yang menyebabkan injury, menyebabkan kecederaan kepada dinding pembuluh darah. Kita namakan sebagai endothelial. So pembuluh darah kita, ni contoh pembuluh darah, dalamnya tu ada lapisan dalam tu nama dia endothelium. Jadi kalau berlaku kecederaan, inilah yang akan menyebabkan menyebabkan berlakunya terbentuknya plak-plak atherosclerosis. Plak atherosclerosis ni maksudnya plak-plak sumbatan lah. Plak-plak tu hanya terbentuk kalau kita punya pembuluh darah tu cedera sahaja. Kalau dia cantik, tak cedera, kan, highly unlikely akan berlaku sumbatan. Sebab itu mekanisme dia. So, apa yang boleh menyebabkan kecederaan pada pembuluh darah? Satu, merokok. Nombor dua apa? Nombor dua tak lain tak bukan adalah kita punya diet, tuan-tuan. So, diet ni very very important Sebab begini, kita sering dimomokkan bahawa kalau makan makanan yang tinggi kolesterol, makanan tinggi lemak, akan boleh menyebabkan kita punya boleh menyebabkan kita punya risiko sakit jantung lebih tinggi. Persoalannya betul atau tidak? Betul atau tidak? Sebab kita sering ditakut-takutkan, makan kena rendah kolesterol, tak boleh tinggi lemak, kurangkan lemak, kurangkan santan. Kan? Soalannya betul atau tidak? Okey, jadi di sini saya ingin membetulkan bahawa ada banyak pendapat sebenarnya. Tapi kalau anda buat kajian, sebenarnya kajian yang mengatakan lemak tepu, saturated fat, atau dalam bentuk kolesterol ni, yang menyebabkan sumbatan adalah kurang tepat sebenarnya. Sebab kalau anda buat kajian, sebenarnya yang menyebabkan sumbatan tu bukanlah kolesterol, bukan salah kolesterol. Yang menyebabkan sumbatan itu adalah berlakunya keradangan, inflammation. Macam tu Kolesterol sebenarnya, kalau anda buat kaji, sebenarnya kolesterol adalah benda yang baik sebenarnya. Kolesterol ni ibaratnya macam ambulans. Contohlah, dah berlaku kecederaan, injury kepada kita punya pembuluh darah. Contoh kolesterol tu fungsi dia memang dia akan datang dari hati kita, liver akan hantar LDL ni untuk apa? Untuk membaiki kecederaan tersebut. Dia datang, dia nak repair sebenarnya. Benda yang dah rosak tu nak repair. Okey. So sebenarnya bukan salah kolesterol sumbatan tu. Yang menjadi masalah begini adalah apabila kolesterol ini kan yang datang yang baik nak repair tu berlakunya proses oxidation, oxidize LDL nama dia. Biasanya yang datang tu dalam bentuk LDL lah, low density lipoprotein. Lipoprotein dia sebenarnya tak kolesterol sangat, dia carrier. So bila dah datang dia nak pulihkan bahagian cedera tu,
tiba-tiba apa berlaku? Berlaku proses oxidize. Dia ubah sifat dia. Dan bila dah ubah sifat itulah, ditambah lagi dengan keradangan, inflammation dalam badan, menyebabkan berlakunya plak-plak memula ateroma. Ateroma atau atherosclerosis. Begitu So, sebenarnya yang menjadi masalah apa kalau kita pergi balik? Adalah keradangan tersebut. Root cause-nya inflammation, bukan kolesterol tersebut. Sebab itu kalau saya sarankan, sebenarnya kalau ada kajian nanti anda boleh cek juga, pengambilan lemak tepu atau saturated fat tidak ada kaitan langsung dengan peningkatan sakit jantung. Anda boleh cek Anda boleh cek di luar negara, banyak kan dah dibuat oleh Dr. Asim Malhotra lah Anda boleh cek yang menjadi masalah begini. Saturated fat yang membuat masalah adalah trans fat. Trans fat Okey, sebab apa begini? Trans fat ni ada dalam mana? Ada dalam semua makanan yang diproses. Processed food, highly ultra processed food. Tak kisahlah, makanan segera semua penuh dengan trans fat. Nombor 1. Nombor 2, daripada mana sumber trans fat ni? Trans fat ni sumbernya daripada minyak vegetable oil, atau kita panggil minyak industrial oil. Contoh dia apa? Contoh dia minyak soya bean. Minyak soya bean ni minyak yang paling famous dekat US di luar negara. Even in fact di sana yang paling banyak menggunakan soybean oil. Soybean oil, minyak sunflower oil, minyak cottonseed oil, minyak safflower adalah minyak canola adalah semua minyak-minyak yang tidak sihat, tinggi dengan omega 3, omega 6 yang menyebabkan keradangan. So yang menjadi masalah, minyak-minyak ni dipromosikan sebagai minyak sihat. Jadi itu yang menjadi isu. Ramai yang confuse, dia tetap beli walhal kalau kita buat kajian betul-betul, minyak-minyak ini tinggi dengan omega 6 yang menyebabkan keradangan. Dan minyak ni kalau lepas digunakan untuk menggoreng, dia akan ubah sifat jadi trans fat. Jadi berlakulah masalah-masalah yang saya sebut tadi tu. Berlakulah punca kepada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Okey, bukan salah minyak. Contoh minyak kelapa. Minyak kelapa antara minyak yang paling tinggi dengan saturated fat, termasuk minyak kelapa sawit. Minyak kelapa dan minyak kelapa sawit tinggi dengan saturated fat. Tetapi saturated fat yang sihat. Jadi anda tak perlu takut dengan minyak kelapa Okey, number 1. Alright. Minyak zaitun pun sama juga, tapi minyak zaitun dia termasuk dalam unsaturated, minyak yang tidak tepu. Dan juga minyak avocado. Itu semua minyak sihat lah. Okey. So kita dah tahu bahawa yang menyebabkan sumbatan ni adalah, kalau dia punya akar dia adalah apa? Inflammation. Okey. Yang disebabkan oleh apa lagi? Disebabkan oleh diet. Soalannya diet yang macam mana? Okey. Diet yang kalau ikut kajian yang menyebabkan keradangan, diet yang pro-inflammation ni tak lain tak bukan, nombor 1 tu nombor 1, semua dah sedia maklum dah pun, iaitu diet yang tinggi dengan gula. Alright, sebab gula ni memanglah raja kepada inflammation. Senang cerita macam tu lah. Dia punya top ranking dia paling atas. Kan, gula ni highly refined sugar. Okey. Dan kerana gula menyebabkan apa? Nombor 1, gula, glukos menyebabkan berlakunya peningkatan insulin dalam badan. Hormon insulin. Hormon insulin ni fungsi dia apa? Untuk membawa gula ni ke dalam sel. Fungsinya untuk menstabilkan gula dalam darah lah. Okey. Dan insulin ni memanglah baik, tetapi yang menjadi masalah adalah insulin ni juga sifatnya adalah pro-inflammatory, pro-radang. Dia menyebabkan keradangan insulin ni. Jadi orang yang ada masalah keradangan yang tinggi mesti juga ada masalah hyperinsulinemia. Insulin dia tinggi. Sebab tu sangat baik kalau anda dapat check insulin level, fasting insulin level. Pergi kat lab, cuba minta fasting insulin level. Dia bukan fasting blood sugar. Anda pergi klinik pula, pergi mana-mana lab, cuba request fasting insulin level. Okey, baru anda dapat check gitu sebab kita nak sebab di situ anda baru kita tahu sama ada kita ni ada masalah kerintangan insulin, okey, atau insulin resistance. Kerana ada juga kes, banyak juga kes bacaan gulanya normal tapi check insulin ada masalah. Jadi anda perlu check sebab kenapa?
untuk kawal keradangan, kita kena kawal kadar insulin kita. Caranya macam mana? Okay, number one, tak bukan, diet is the priority. Nombor satu, diet anda kena jaga. Anda kena diet yang pantang gula sama sekali. Dia bukan kurang dah, kena pantang. Okay, maksud saya gula putih lah. Okay, tetapi kalau anda nak juga satu yang manis, boleh ambil stevia organik ke, lakanto ke, molasses lah, ya. Okay, alright. Sebab kita tak logik kan, tak hidup tanpa gula kan. Sebaiknya kalau boleh hidup lebih baik. Okay, so gula kita kena tinggalkan. Nombor dua, makanan yang pro-inflammatory apa dia? Menyebabkan radang. Gandum yang ada gluten. So gandum juga you have to avoid. Sebab gandum menyebabkan radang di dalam kita punya usus. Menyebabkan apa? Leaky gut syndrome. Menyebabkan usus kita berlakunya kebocoran. Kebocoran bukanlah nampak dari sudut kalau buat kamera nampak. Tapi leakage, kebocoran bahan-bahan toksin, bahan-bahan yang tidak sepatutnya berada dalam kita punya sistem, menyebabkan low grade inflammation, keradangan. Sebab tu nak jaga jantung juga kena jaga perut. Walaupun kita ingat dia organ yang berbeza kan. Apa kena-mengena jantung dengan perut ni, dengan usus? Ada kaitan, iaitu leaky gut syndrome yang hujung-hujungnya inflammation, keradangan. Okay, so jaga usus. Okay, nombor dua. Nombor tiga, anda kena pastikan, okay, anda kena pantang. Pantang makanan yang ada daripada minyak-minyak seed oil. Lemak, minyak-minyak yang tak sihat. Contoh, minyak soya bean oil, minyak canola, minyak bunga matahari. Okey, tinggalkan semua tu sebab semuanya tinggi dengan omega 6 menyebabkan keradangan. Tiga ni kan. Masalahnya begini, banyak rata-rata produk-produk yang diproses ni, mereka menggunakan minyak-minyak tersebut. Dia akan menggoreng guna minyak seed oil ni. Minyak soya bean oil dan lain lagi. So anda kena tinggalkan tiga ni. Okey, dan apa yang anda perlu buat? Anda perlu gantikan, kena mengamalkan diet yang anti-inflammatory atau anti radang. Apakah contoh diet anti radang? Number one adalah diet yang penuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yes, itu sahaja. It's not rocket science. Anda kena banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang penting apa? Okey, antara vitamin yang penting untuk kesihatan anda punya jantung, kita panggil otot-otot jantung, myocardium ni adalah potasium. So kalau nak otot jantung sihat, kena makan makanan buah yang tinggi dengan potasium. Contoh pisang, lagi contoh watermelon, buah-buahan citrus, semua tinggi potasium kan. Boleh ambil. Yang lain-lain juga pun boleh, tak jadi masalah. Tapi potasium penting untuk kesihatan masa. Okay, nombor tu, antara cara yang anda boleh bantu untuk mengurangkan risiko berlakunya sumbatan. Tahukah anda bahawa sumbatan itu adalah calcium deposits. Berlakunya proses kalsifikasi, mengeras. Sebab itu kalau seseorang itu ada masalah salur darah yang keras, dipanggil calcified. Kalau anda pernah pergi ke hospital ke apa, doktor di sana mesti ada check calcium scoring. Pernah nampak tak? Pernah check tak? Sebab dia nak tengoklah kalsium tinggi tak dalam salur darah anda. Okey. Dan biasanya sebelum buat sebelum buat stand ke apa, dia akan check calcium scoring. Sebab kalau terlalu tinggi calcium scoring ni, banyak sangat kalsium tak berani buat, takut pecah nanti. Takut dia punya sumbatan tu pecah. Okey. Sebab itulah antara cara nak mengurangkan calcium deposit ni, anda kena ambil vitamin D3 dan K2. K2 D3 perlu diambil dengan K2. K2 kena 2 in 1. Sebab K2 ni akan secara berperingkat mengurangkan calcium deposit tersebut. Calcified tu. Okey, secara berperingkat. So D3 K2 dosanya berapa? Kalau ikut konvensional biasanya mereka tak bagi bawah 1000 lah, tapi saya sangat sarankan 5000 to 10000 IU sehari Okey, 5000 to 10000 boleh check. Tapi kalau ambil D3 sekali kena dengan K2. Right, next adalah omega 3. Okey, omega 3 sangat-sangat penting sebab ianya bersifat anti-inflammation. Dan kita dah sedia maklum bahawa yang menyebabkan sumbatan apa dia? Inflammation, bukan kolesterol.
inflammation lah, keradangan lah yang menyebabkan sumbatan pada salur darah. Macam tu So kalau kita kurangkan inflammation, risiko untuk berlaku sumbatan juga akan berkurang. So caranya dengan, antara salah satu cara dengan mengambil omega 3. Okey. Anda boleh ambil sumber daripada fish oil pun boleh tapi pastikan yang organik lah. Yang kalau boleh Nordic Sea ke kan, yang diyakini tak ada kontaminasi merkuri lah atau boleh ambil juga sacang ichi oil, okey, sebagai sumber omega 3. Walaupun dia indirect, dia tidak dapat EPA dengan DHA indirect, tapi tetap akan diubah, di-convert Now, apa lagi? Yang penting juga di sini, antara yang penting untuk kita menjaga mitokondria. Mitokondria ni adalah bateri. So, otot-otot kita, setiap sel kita, dia ada bateri-bateri dia. Kan? Macam kita beli mainan lah kan, dia ada bateri yang nak menjalankan dia. Sel kita, bateri dia mitokondria. Mitokondria ni bentuk dia memang macam, susah nak sebut lah, dia bujur tu kan. So, yang menjadi masalah kalau mitokondria ni berlakunya dysfunction mitokondria, tak berfungsi dengan baik. So, akan berlaku banyak masalah, antaranya kanser, antaranya sakit jantung. So, fokus kita untuk menjaga kesihatan bateri ni, mitokondria ni. So, antaranya dengan mengambil zinc. Zinc sangat penting untuk mitokondria, otot kita, otot jantung. Nombor 2, CoQ10. CoQ10 ni pun sangat-sangat wajib. Lebih-lebih lagi kalau anda sedang ambil obat statin simvastatin ke, atorvastatin ke kan, lovastatin ke, tak kisahlah, statin pastikan anda ambil juga CoQ10, coenzyme Q10. Okey, dosnya boleh 100 mg per day atau 200 mg per day. Okey, so sangat penting. Dan apa yang penting lagi adalah selenium So selenium tu penting untuk kesihatan mitokondria, otot-otot jantung. So selenium boleh cari semua di farmasi Anda boleh cari selenium, zinc dan CoQ10. Okey. Dan apa lagi yang penting adalah magnesium juga memainkan peranan Magnesium juga memainkan peranan pada kesihatan otot. So magnesium anda boleh cari magnesium glycinate. Okey. Kalau zinc picolinate, zinc picolinate, magnesium glycinate atau magnesium threonate, bolehlah mana-mana Okey, so boleh cari. So yang penting sekarang apa dia? Ramai orang tak sedar bahawa yang menyebabkan jantung bermasalah bukanlah kolesterol tetapi gula. Diet yang tinggi dengan refined sugar. Sebab bila kita ambil highly refined food ni, gula sangat tinggi, number one. Kemudian dia biasanya tinggi dengan makanan tinggi dengan all the pengawet, all the bahan perasa, pewarna kan, ada GMO dia. Semua ini memberi beban kepada jantung. Okay, so kalau anda nak jantung sihat, tak nak, memang you have to stop all this. Memang kena sekat semua racun-racun yang merosakkan jantung anda. Nombor 1 gula, alright, kena tinggalkan. Nombor 2 gandum, gluten. Nombor 3 minyak seeds oil ni, kena gantikan minyak, bagi minyak sihat. Minyak sihat apa dia? Nombor 1 minyak kelapa, alright, the best. Nombor 2 minyak zaitun pun boleh. Nombor 3 minyak kelapa sawit. 3 ni minyak cantik lah. Minyak avocado pun sihat kalau anda mampu tapi mahal sikit lah minyak avocado Okay, now, so sebab apa kita kena jaga diet? Sangat penting untuk ditekankan bahawa kita kena mengawal kita punya tahap insulin. Sebab menurut kajian dilakukan oleh Dr. Jason Fung, Dr. Jason Fung ni adalah satu pakar nephrologist di US. Dia seorang doktor yang banyak buat kajian berkenaan dengan kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Dan dia mendapati bahawa dia ada X factor dalam semua penyakit-penyakit metabolik ni, kan? Penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol, kan? Dia ada X factor tu. Dia walau macam mana pun dia punya mekanisme ni kan, tetapi ujung-ujungnya dia akan berjumpa satu X factor ni, titik temu yang sama. Okey, apakah X factor tu? Adalah masalah apa? Hyperinsulinemia, iaitu kadar insulin yang terlalu tinggi. Sebab tu kita, disitulah dia punya root cause, akar dia dekat situ, kan? Jadi kalau kita nak menyembuhkan kita punya jantung, kita kena go direct to the akar dia, iaitu kawal kadar insulin. Okay? Now, bila kita kawal kadar insulin,
maka keradangan dalam badan akan berkurang. Bila radang inflammation berkurang, maka salur darah kita akan lebih berfungsi dengan baik dan risiko untuk terbentuknya sumbatan tu sangat berkurang. So kita kena pastikan badan sentiasa keradangan terkawal dan insulin terkawal. Okey. Caranya, kurangkan makan gula, pantang gula, gandum, gluten dan juga seed oil, dan banyakkan makanan-makanan yang tinggi dengan tadi potasium. Tapi hati-hati kalau anda seorang pesakit CKD, buah pinggang, dan yang tinggi dengan omega 3, iaitu omega 3 anda boleh dapatkan daripada ikan-ikan. Ikan pun anda bukanlah pantang terus kalau ikut DND kan. Sekali-sekala tak jadi masalah. Boleh makan ikan, tapi carilah ikan yang kalau boleh wild caught lah, yang tidak dibela. Kalau ikan dibela ni dia tinggi dengan hormon dan antibiotik pula ya, dekat dalam dedak tu. Okey. Pun bagus. Okey. Dan omega 3 anda boleh dapatkan juga daripada kekacang kecuali kacang tanah. Pun tinggi omega 3 seperti flaxseed, seperti chia seed Okey. Dan apa lagi? Dan yang paling penting juga, anda perlu memastikan bahawa nombor next adalah anda kena memastikan anda punya gaya hidup juga kena aktif. Sebab apa? Sebab badan kita ni darah dia nak lancar kan. Bila kita bergerak je. Bila kita tak bergerak, tak aktif ni, memanglah dia ada aliran, tapi kita tak push. Maksudnya sebab apa kita nak bergerak aktif? Sebab ada satu faktor yang penting untuk mengekalkan kesihatan pembuluh darah. Ada satu faktor nama dia nitric oxide. Dan nitric oxide ni, gas nitric oxide ni hanya dapat dibentuk bila kita beraktiviti. Dia dikeluarkan oleh pembuluh darah. Okey, lapisan dalam pembuluh darah tu nama dia endotelium. Endotelium tu lah mengeluarkan nitric oxide. Nitric oxide ni hanya akan dihasilkan bila kita bergerak sahaja, aktif. Nombor 1. Dan bila kita bernafas dengan betul. Dengan cara apa? Dengan cara menafas menafas ikut hidung, okey? Dan hembus ikut mulut. Saya pernah ajar dulu kan? Ya, teknik 5-5-5. 5 saat tarik nafas ikut hidung, 5 saat tahan, 5 saat lepaskan melalui mulut. Okey? So itu antara cara untuk meningkatkan nitric oxide. Nitric oxide ni fungsinya untuk memastikan kita punya pembuluh darah sentiasa lentur, fleksibel Kita punya pembuluh darah ni kena lentur. Kalau dia keras, maka BP akan naik. So kena sentiasa fleksibel. Okey? So itu antara cara dia. Right. Now, apa lagi? Tidur. Alright. Tidur pun anda perlu pastikan cukup. Okey? Kerana tidur adalah waktu di mana badan kita repair segala sel-sel yang rosak. Okey, dan detox segala sisa-sisa badan yang merosakkan tubuh badan. So, pastikan tidur awal. The best kalau dapat 6 jam minimum lah. 6 to 7 hours kena quality deep sleep. Okey, quality deep sleep. Caranya macam mana? Caranya number 1 antara lain, okey, anda kena detox daripada gadget 3 jam sebelum waktu tidur. Sebab gadget ni dia ada blue light. Blue light ni apa dia buat? Dia kena kat mata kita ada photoreceptor. Dia serap blue light ni, hormon melatonin akan diturunkan. Bila kita nak tidur kan, waktu malam, badan kita ni dia Allah jadikan cukup sempurna. Badan kita akan merembeskan hormon melatonin, hormon untuk tidur, buat kita rasa ngantuk tu. Yang jadi masalah bila kita kena pancaran blue light ni, hormon tu tak dirembeskan. Jadi kita tak rasa ngantuk dan kita tak dapat tidur dengan sempurna. Sebab tu untuk anda dan juga anak-anak anda, pastikan detox daripada semua gadget 2 atau 3 jam sebelum waktu tidur please, untuk dapat tidur yang lena. Okay? Antara lain apa lagi? Antara lain anda boleh bantu, anda buat grounding. Grounding tu mungkin siang hari anda pijak tanah atau rumput. So ini akan membantu anda untuk tidur dengan lebih lena waktu malamnya. Right? Sebab menurunkan inflammation. Antara lain lah. Okay. Dan kalau anda perlu bantuan untuk meningkatkan hormon melatonin ni, antara yang bagus adalah pisang juga boleh membantu. Antara buah yang bagus dengan melatonin, buah pisang. Number 1. And then anda boleh ambil green tea. Green tea ada sedikit caffeine. Anda boleh ambil chamomile tea.
chamomile. Chamomile juga bagus. Okey, untuk meningkatkan hormon melatonin bagi anda mengantuk. Dan kalau anda tanya saya, ashwagandha juga baik. Ashwagandha pun bagus. Okey. Pure dark chocolate, koko pun sebenarnya bagus. So tapi anda kena pastikanlah 3 to 4 hours sebelum waktu tidur. Kena ambil awal lah. Jangan ambil 30 minit nak tidur barulah minum coklat kan. Ambil lah 3-4 jam sebelum, untuk dapatkan that effect tu. Okey, serotonin dan melatonin. Okey, kerana koko pun ada kafein sedikit, tapi tak terlalu berpengaruh. Okey. Now, so saya rasa sesi malam ni sampai di situ saja. Untuk anda yang mungkin ada masalah kesihatan jantung anda, tidak perlu gusar, tidak perlu ni. Sebab begini, walaupun anda ada banyak sumbatan, katakan 60, 70%, 40%, tapi Allah dah menjadikan jantung kita cukup sempurna kerana walaupun highway sumbat 80%, tetap ada collaterals. Collaterals ni adalah jalan-jalan kampung yang jantung tu buat sendiri untuk supply darah. Dia macam ada accident, ada jam dekat highway besar lah, kan? Tiba-tiba kita nak bypass jam tu, ada kita ikut jalan kampung. Begitulah lebih kurang jantung kita ni, cukup istimewa. Dia kurang dan nak block satu highway tu, memang Allah jadikan ada kemampuan nak buat jalan baru. Nama dia collateral blood vessel. Okey. Tapi sentiasa rujuk dengan doktor yang merawat anda lah, saya sarankan, kerana mereka lebih pakar. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah tak perlu gusar, tak perlu risau. Okey, kerana selagi jantung kita masih berdenyut, maka kemampuan nak membuat kolateral tu tetap ada, membuat jalan-jalan salur darah baru untuk supply oksigen. Okey, alright. So insyaAllah, saya harapkan anda dapat semua manfaat yang baik malam ni. Semoga kalau anda yang ada masalah jantung mendengar malam ni, saya doakan anda semoga dipermudah urusan, insyaAllah. Yang kalau ada masalah jantung, saya doakan semoga dipermudah urusan, diberi kesembuhan dan syifa. Dan kita jumpa lagi di waktu yang lain. Selamat malam, selamat berehat semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.